alaih. Apa yang telah dijanjikan dia dengan Allah. Kita ni berjanji dengan Allah. Kita ni hidup dalam keadaan janji dengan Allah. Janji apa dia? Janji nak menjadi mukmin yang sebenar. Ni janji kita. Buktikan kita. Jangan kita bercakap, kita sebut je, tapi kita tak tunjuk kebenaran. Tunjuk kebenaran ni saya nak sebut sikit lagi. Siapa dia yang boleh jadi sampai peringkat demikian? Sadaqu ma ahadullah alaih. Orang yang hidup betul-betul dia tunjuk, aku ni betul-betul menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapa dia? Faminhum man qada nahbah. Allah sebut di kalangan mereka itu, orang mukmin itu, ada yang telah gugur di jalan Allah, mempertahankan Islam, menegakkan kalimah Allah. Maknanya betul-betul dia tunjuk di kalangan mereka itu berjuang di jalan Allah, sehingga kan mendapat ganjaran syahid di sisi Allah. Maknanya orang yang sungguh-sungguh hidup dia tersebut, orang yang mengorbankan harta dia, masa dia, tenaga dia dalam mentaati perintah Allah. Maknanya dia bukan mengorbankan tenaga masa dia untuk perut dia. Dia bukan korbankan masa tenaga dia untuk keluarga dia. Bukan dia mengorbankan tenaga masa dia untuk kehidupan dia, tetapi untuk agama Allah. Kemudian wa minhum man yantazir. Allah sebut ada di kalangan kamu yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Siapa dia tersebut? Kita lah, insya-Allah. Kita ni kita harap supaya orang yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur di jalan Allah. Sampai peringkat kita menghadap depan Allah tu, syahadah kita tu tetap dengan Islam. Sampai peringkat kerana ramai di kalangan kita ni tak berjaya untuk nak bersyahadah saat mana dekat menghadap depan Allah. Tak berjaya. Sehingga kan Rasulullah sebut, ada orang tu buat amalan, dia buat amalan sejengkal lagi dia dengan syurga. Sejengkal jarak dia dengan syurga tu. Rasulullah kata, dekat sangat dah dia nak masuk syurga. Tapi tiba-tiba berubah perangai dia, berubah amalan dia, berubah menjadi ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Lalu dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Ada orang yang dia dekat dengan neraka tu, Rasulullah sebut sejengkal lagi dengan neraka, sejengkal lagi dengan neraka. Tapi dekat-dekat nak mati dia tu, Allah ubah dalam hidup dia tu, sikap dia, tingkah laku dia, yang keyakinan hidup dia betul-betul dengan Islam, sehingga kan dia mati masuk dalam syurga Allah SWT. Nak sebutnya hadis ni di antara hadis yang menggoncangkan, yang disebut dengan hati-hati para alim ulama. Para alim ulama menangis teresak-esak kalau mana dibaca saja hadis begini. Mereka takut. Takut kenapa? Tak jadi orang yang disebut dengan faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Ada di kalangan kamu yang sedang menunggu saat untuk gugur dia Allah. Wa ma baddalu tabdila. Allah hujungkan ayat tu, Allah kata mereka orang mukmin ni, orang yang sadaqu ma ahadullah alaihi ni, orang yang benar-benar as-siddiq dipanggil, dia tak akan tukar janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma baddalu tabdila. Maksudnya dia tak tergoncang keyakinan hidup dia dengan Islam. Hidup dia betul-betul, aku betul-betul dengan Islam. Aku tak akan memilih selain daripada Islam dalam hidup ini. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, saya nak sebutnya bahawa ni di antara orang yang betul di jalan Allah. Siapa lagi? Di antara minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan orang yang gugur syahid. Orang yang sanggup menjadi saksi dalam hidup dia terhadap agama Allah. Kemudian was-salihin, jadi orang saleh. Kita lah mudah-mudahan demikian. Di kalangan orang yang kalaupun kita tak dapat 3 di hadapan, tapi kita masuk juga di kalangan as-salihin. As-salihin ni orang saleh di kalangan kita. Allah dia nak tunjuk sayang dia kepada kita. Allah hadirkan dalam hidup kita orang saleh. Ni nak sebutnya kita ni kadang-kadang kita ni jahat. Tapi Allah hadirkan dalam hidup kita orang yang baik, orang yang saleh. Orang saleh ni saya nak sebut pada kalian, bila kalian boleh berkawan dengan orang saleh,
Ni di antara keuntungan besar dalam hidup. Bila kita orang soleh kenal kita. Orang soleh boleh dekat dengan diri kita. Kita ni kalau kita tengok, muka kita pun tak layak dah jadi orang soleh. Bahasa yang mudahnya. Kalau kita tengok diri kita ni. Tapi dalam begitu Allah jadikan orang soleh tu boleh dekat dengan diri kita. Boleh menerima kehadiran kita, bersahabat dengan mereka. Di antara ialah kalau kita sebut kita duduk dengan orang-orang yang soleh dalam hidup kita. Mudah-mudahan orang-orang ni dia boleh mampu menarik, memberi syafaat, menarik kita daripada neraka masuk dalam syurga Allah SWT. Ini orang soleh dia panggil. Sehingga kan Rasulullah pesan betul-betul dalam hidup kita. Kalaupun kamu ni tidak jadi orang yang baik, kamu jangan buat khianat pada orang baik. Jangan kamu ni mencerca caci maki mereka. Kerana orang soleh ni dipanggil warasatul anbiya, pewaris Nabi. Allah jadikan orang soleh ni pewaris-pewaris Nabi. Ya, dia ada kekurangan pada sudut yang lain. Dia tidak maksum, jangan kita faham demikian. Ada orang dia kata, kita boleh caci maki je orang tersebut. Dia sebut demikian. Kenapa? Dia bukan maksum pun. Dia bukan Nabi pun. Ada yang sebut demikian. Anak-anak muda kita sekarang. Kita kata, ya, kamu nak tunggu Nabi dahulu ke datang. Baru kamu nak berhenti caci maki kamu. Sedangkan Allah hadirkan dalam hidup kita ni orang soleh. Orang soleh ni, orang yang dekat dengan para Nabi. Yang Allah SWT gambarkan, orang ni, orang yang terselamat di akhirat nanti. Orang-orang yang bukannya Nabi-Nabi sahaja yang diselamatkan, bahkan orang-orang soleh. Para hadirin sekalian, saya nak sebut sikit lagi. Bila kita sampai tahap ini, kita tahu perjalanan kita ni nak kena sampai ke akhirat. Nak suruh kita jangan mati kecuali mati dalam Islam. Macam mana cara kita nak suruh selamat? Ada 3 para alim ulama sebut suruh kita jaga. Jaga betul-betul. Nabi dia ajar pada kita 3 benda ni kena betul sebelum kita menghadap depan Allah. Kalau tak betul 3 perkara ni, kebanyakan di kalangan kita masuk kubur menyesal tak sudah dalam. Masuk kubur yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan kamu yang orang yang akhsarina a'mala. Orang yang kosong amalan dia bila dimasuk dalam kubur nanti. Masuk-masuk, tengok kiri kanan, belakang depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah sebut terus. Orang ni, orang yang membiarkan hidup dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Dia tak sedar, dia dalam perangkap kesesatan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka bahawa dia dah buat baik dah amalan-amalan dia di sisi Allah. Cantik dah amalan. Dia ingat amalan dia tu dah diterima di sisi Allah. Tapi rupa-rupa amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah. Allah tak terima pun amalan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah sebut terus. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang ni pun siapa dia? Dia tak percaya kepada pertemuan dengan Allah. Dia tak yakin dengan ayat-ayat Allah. Dan dia tak percaya dengan pertemuan Allah. Fahabitat a'maluhum. Allah hancur lebur amalan-amalan yang dibuat. Hancur amalan-amalan kita. Kita dah buat amalan banyak dah. Tiba-tiba hancur lebur amalan. Tak diterima langsung amalan kita. Sebab apa? Ulama bincang ayat ni. Sebabnya kita tak jaga 3 perkara. Sepanjang kita hidup ni, jaga 3 perkara ni. Untuk nak supaya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. 3 perkara ni jaga betul-betul. Yang pertama, jaga keyakinan hidup dengan Islam. Jangan lari daripada Islam. Hidup kita ni, hidup mati kita ni dengan Islam. Sebagaimana ikrar kita. Tiap kali mana kita salat, sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Kita sebut demikian. Ujung tu wa bidzalika umirtu. Sebagaimana yang kamu ajar pada aku. Semua benda yang aku buat hanyalah dengan Islam.
Dalam hidup kita, jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism-ism yang datang selain daripada agama-agama yang datang yang merosakkan pemikiran kita. Mereka ni penipu-penipu kita. Mereka ni menjadikan diri kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Kalau kita percaya sikit je, kita campur sikit je keyakinan hidup kita ni, kita campur sikit je dengan ajaran agama yang lain, ajaran pahaman yang lain dalam hidup, habis terus dalam hidup kita. Kerana Allah dia tak nak syirik. Dalam kita beragama, jangan kita ingat kita boleh campur yang agama ni sikit, agama ni sikit. Yang ni yang sedang dilalui oleh anak-anak kita, pahaman liberal yang sedang masuk. Yang kalau sekiranya kita biarkan pahaman ini masuk, dia akan merosakkan dalam hidup kita. Yang terbaru kan, ada seorang peguam perempuan di Malaysia kita ni, dia mengaku terus, saya Islam liberal. Apa maksud Islam liberal? Maksudnya agama lain semua sama je dengan Islam. Semua nak bawa ke syurga Allah. Kalau semua agama ni semua nak bawa ke syurga Allah, maknanya kita boleh bertukar agama. Ini kepahaman yang sedang dimasuk dalam pemikiran di kalangan orang kita. Jangan percaya. Bila kita cari selain daripada Islam, wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min. Allah sebut, siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara dalam hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masuk dalam kubur je dia menyesal, kosong terus amalan dia menghadap depan Allah. Ini kena faham pada diri kita. Satu, tiap-tiap pagi sebegini, Rasulullah ajar pada kita supaya sebut. Tiap-tiap mulut kita sebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasulullah ajar pada kita sebut. Bila seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami ni dalam jiwa kami teragak-agak dengan Islam? Ada perasaan demikian. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Kalau sekiranya ada di kalangan kami ni teragak-agak dengan Islam, hidup ni jadi percaya tak percaya dengan Islam. Dia ada was-was syaitan tu datang, yang kita sebut al-waswas, yang datang daripada minal jinnati wan nas, daripada manusia dan juga jin, daripada jin dan juga manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa mentiupkan was-was dalam dada kita. Orang lain tak nampak yang ni, tapi siapa yang nampak? Allah nampak. Dada kita was-was. Was-was ni maksudnya apa dia? Kita teragak-agak. Kita mula teragak-agak. Ataupun kita ni, kita boleh perhatikan dalam dunia kita ni, orang kita ni, sekejap dia boleh baik dengan orang ni, sekejap dia bermusuh dengan orang ni. Kenapa jadi demikian? Kita jadi heran, kadang-kadang kita bersahabat. Kita bersahabat ni, hari ni kita boleh bersahabat, besok lusa kita jadi musuh di antara satu sama lain. Kenapa jadi begitu? Kerana hati kita berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik di antara satu sama lain. Berbolak-balik ni, Rasulullah kata, lebih laju daripada air yang menggelegak. Lebih cepat. Sebab tu kita diajar supaya baca doa yang diajar dalam Islam. Allah ajar melalui Nabi Muhammad baca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhanku yang membalik-balikkan hati, tolong tetapkan hati aku ni. Hati aku ni, sabbit qalbi ala dinika, di atas agama kami. Kerana dengan agama ni, orang kita ni terbolak-balik. Kita bayang orang yang sewarak Bal'am bin Ba'urah, seorang yang dekat dengan Allah, tapi dibolak-balikkan oleh syaitan. Senang je syaitan bolak-balik dia. Warak dia ni buat amal ibadah 200 tahun. Buat amal ibadah. Kalau kita sebut bagaimana hebatnya dia, tapi syaitan tu datang pujuk, lepeh juga akhir. Ini di antara contoh-contoh. Kalau kita perhati sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bukan mereka tak kenal Rasulullah. Di kalangan orang Yahudi, bukan tak kenal Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebut dalam Quran,
kenal Rasulullah ni ada lebih daripada dia kenal anak mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran demikian. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka tersebut. Tapi kenapa mereka lawan Rasulullah? Jawabnya kerana hati berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Berbolak-balik ke mana yang paling laju? Syaitan sebut pada Rasulullah bila ditanya, kat mana manusia ni akan dikhianati? Lalu katanya syaitan, yang pertama di keyakinan dia. Di keyakinan dia. Keyakinan kita ni teragak-agak. Sekejap begitu, sekejap begini. Sekejap je kita boleh tengok. Contoh mudah dalam negara kita. Hati-hati orang kita ni kan. Kita boleh tengok bagaimana orang politik misal contoh. Kejap berbolak-balik hati mereka. Orang dalam politik. Orang dalam perniagaan. Sahabat-sahabat dalam perniagaan. Dia boleh pecah perniagaan dia. Elok dah dia berniaga. Misal contohnya. Tapi dia boleh pecah perniagaan. Ramai mana staf-staf kita yang buat khianat pada kita. Nak sebutnya demikian. Ni kenapa jadi demikian? Kerana berbolak-baliknya hati manusia. Berbolak-balik hati manusia ni yang menyebabkan diajar supaya baca doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah tadi. Sampai peringkat baca doa lagi. Tak cukup lagi dengan yang tu. Baca lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu pesongkan hati kami ni setelah mana kamu bagi hidayah pada kami, ya Allah. Yang ni yang kita minta sangat dalam hidup kita. Kerana ramai orang boleh berubah sekejap je. Sekejap je berubah. Kita boleh tengok sekarang kan, contoh yang mudah. Artis-artis ramai mana orang kita sebut dahulu, artis ni jahat, artis ni begini, artis begini. Tapi Allah balikkan hati artis. Sekejap je berubah hati dia menjadi sesoleh-soleh manusia. Beruntung dia panggil demikian. Nanti artis jadi ustaz-ustaz, jadi ustazah-ustazah yang baik-baik, yang indah-indah pribadi mereka. Ini nak sebut demikian. Ustaz-ustaz berubah jadi artis. Allah. Ustaz-ustaz yang elok-elok dah jadi ustaz, berubah nak jadi artis pula. Nak sebutnya bagaimana Allah jadikan bolak-balik hati. Allah. Bolak-balik hati ni jangan main-main. Jangan kita ingat senang. Bila terbolak-balik hati kita, yang paling dahsyat sungguh, dekat nak mati. Allah. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dekat, orang yang mati tu, mereka akan sebut dekat nak mati ni berbolak-balik hati. Bolak-balik sampai jadi buruk sangka dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila dekat nak meninggal dunia tu, jadi hati kita ni bertukar. Bertukar. Dalam na'udzubillah min dzalik kalau kita tak kuat. Sehingga kan keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Allah sebut, siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah suka nak berjumpa dengan dia. Amin ya Allah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang benci nak berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Kenapa benci? Kita kata, boleh macam mana boleh jadi benci? Kerana hati manusia berbolak-balik. Berbolak-balik ni, kat mana yang berbolak-balik? Yang pertama, keyakinan hidup dengan Islam. Yang ni hilang, keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Tolong jaga yang ni. Sahabat-sahabat, tak ada orang boleh tolong kalian, kecuali kalian tolong diri kalian. Saya sendiri tak boleh tolong diri saya, kecuali saya tolong dalam keadaan yang betul-betul dapat pertolongan daripada Allah. Nak sebutnya gambaran bagaimana keyakinan hidup ini mesti dengan Islam. Yang pertama, jangan percaya dengan selain daripada Islam.